Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua sahabat-sahabat, kepada usahawan-usahawan yang berada di luar sana. Alhamdulillah, so malam ni sekali lagi kita berpeluang untuk bersama dalam sesi Sembang Niaga edisi 30 Jun 2021. So kali ni seperti yang dijanjikan, kita dah masuk edisi yang kedua. Edisi kedua yang mana Sembang Niaga ni untuk makluman tuan-tuan dan puan adalah satu inisiatif ABA Malaysia sebagai satu firma business advisory di Malaysia untuk memberi perkongsian as part of our initiative 2021 untuk terus bersama dengan usahawan-usahawan di luar sana. Dan hari ini, malam ni kita ada dua tetamu istimewa yang kejap lagi saya akan perkenalkan. Walaupun sebenarnya dah ramai peminat duk tunggu sebenarnya. Ni kedua-dua usahawan kita ni, coach memang dah ada peminat ni. So sebelum tu boleh juga kita cakap objektif utama untuk kita adakan Sembang Niaga ni adalah untuk continuously memberi perkongsian dari usahawan. Kita nak mendengar soalan-soalan yang kita akan tanya sekejap lagi berbentuk satu perkongsian yang kita nak dengar daripada usahawan-usahawan yang jemputan kita yang menjadi panel pada malam ni. Supaya mungkin sedikit sebanyak idea ataupun pengalaman yang dikongsikan tu dapat diguna pakai, dapat imbas kembali, mungkin boleh refresh balik some idea tu untuk dilaksanakan dan juga jadi ilmu untuk rujukan tuan-tuan dan puan. So untuk bersama dengan saya, of course panel tetap. Sebelum tu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Syamsul Hamzah Mat Saleh, Group CEO ABA Malaysia dan juga Senior Business Advisor di sini. Dan bersama saya juga adalah panel tetap untuk Sembang Niaga, iaitu Coach Syafri Jusof, Presiden ABA Malaysia. Okay, terima kasih Coach. Dan tanpa berlengah lagi, saya perkenalkan juga dua tetamu kita malam ni, iaitu Cik Joha Jaafar, CEO Joe Empire, ANJ Burger Grill. Kalau sebut Joe Empire mungkin ramai tak kenal. Tapi kalau sebut ANJ, saya tadi pun orang mesej kat saya. Ni Joha Jaafar ni yang ANJ kan? Muka sama? Yalah memanglah sama. Orang sama. Dan juga seorang lagi adalah Tuan Haji Azmir dari Haji Chief Catering. So mungkin sebelum kita terus kepada panel-panel jemputan, saya nak minta Coach Syafri mungkin a few words sebagai mukadimah untuk malam ni. Silakan Coach. Okay. So thank you very much for organising Sembang Niaga ni. Sebenarnya Sembang Niaga ni kita dah start pada awal, tak silap macam 2018 macam tu. Okay. Kerana hal-hal teknikal kita dapat teruskan lah. Tapi dah 2-3 bulan lah kita duk cerita how to teruskan Sembang Niaga ni, pasal dia akan beri impact. Perkongsian ni bukan perkongsian yang kata saya saja just waste time, tak ada. It's all about macam mana kita berkongsi survival dalam perniagaan, okay? Macam mana how we tackle, how we overcome the situation, kan? Alright. Jadi saya ucapkan tahniah jugalah kerana tahniah dan terima kasih kerana dapat hadir pada malam ni. Hadir kat mana? Hadir ke rancangan ni lah. Okay, tak pergi ke mana pun. Betul. Jadi mungkin dengan sibuk pun saya rasa
apa ni you all boleh juga masuk kat sini kan. Okay, so thank you very much once again. So basically objektifnya Sembang Niaga ni bukan bersembang saja, kita nama je sembang, tapi lebih ke arah berkongsi macam mana kita overcome the situation tu. Alright, macam mana kita memberi respon kepada setiap event yang kita lalui, setiap keadaan, setiap situasi yang kita lalui tu. Okay, kalau dekat overseas, Tuan Haji pernah belajar kat overseas kan, ada 4 musim. Tuan Haji ya? Okay, Tuan Haji? So seorang petani ada je kerja dia buat tu di musim-musim tertentu. Tuan Haji ya? Dia tak ada musim hujan dan musim monsun macam kita lah. Okay? Kan musim salji dia buat apa, musim penghujung salji tu dia siapkan benih dah. Betul tak? Masuk je musim bunga tu tanam benih. So ada saja empat musim tu. Okey? Jadi kita kat Malaysia kita anugerahkan dengan musim 2 tu, tapi tak ada sangat, tapi pandemik baru ni lah yang boleh katakan semua yang kena kat dunia tu. Alright. Jadi hari ni pun saya ada baca banyak laporan-laporan the impact of kesan daripada COVID-19 terhadap SME kita, wholesale, retail kan. So ada yang berpendapat bahawasanya 2023 barulah bisnes boleh untung balik. Okey, perniagaan tu boleh untung. Kan? This year recovery break even cukup. Okey, kalau tak break even pun kita kira adalah pakai duit saving mana-mana kan. Haji Cik Jo next year probably kita break even kan, kita selesa sikit 2022. Mungkin 2023 dah pergi ke arah profitability. Jadi bercakap pasal sustainability ni, kita dah boleh katakan semua perniagaan dah dia punya kelestarian tu dah tak ada dah, sustainability. Kita kena start daripada page 1 balik. Okay? Sepatutnya kalau tak ada pandemik ni, kalau kita dah berbisnes more than 10 years, dah 15 years kan, kita dah ada kelestarian punya level yang tinggi. Kita ada saving yang tinggi kan, kita dah ada orang kata profitability ratio yang tinggi. Tapi sebabkan dah impact baru ni, semua pergi ke tahap start up balik. Okay, start up balik. So dalam kes ni malam ni kita akan dengar lah. Okay, just a simple questionnaire yang kita ajukan untuk benefit bersama lah. Okay, it could be that yang mendengar ni bukan F&B saja, mungkin dalam lain sektor, tapi orang kata butir-butiran tu boleh diguna pakai lah kan. Tapi specifically untuk F&B dan makanan minuman dan memang boleh pakai terus lah. Okay Zah, apa tu you? Right. Okay, sebelum kita kepada soalan-soalan ni, mungkin sebaiknya kita dapat berkenalan dengan Cik Joha untuk sahabat-sahabat yang mungkin baru nak kenal dekat FB, mungkin nak tahu siapa lah yang ABA invite ni kan. Walaupun Cik Joha ni orang kata orang dekat InScan apa semua tu dah ramai yang kenal. So mungkin quick one, sedikit background of business Tuan Joha. Okay, hai, Assalamualaikum semua. Okay, saya Joha Jaafar, lebih mesra dipanggil Jo ataupun Joha lah. So saya asal daripada Johor Bahru, menetap di Sungai Buloh since 2008. Kahwin dengan orang Sungai Buloh, so tu yang melekat dekat Sungai Buloh ni. Dan memulakan perniagaan pada tahun 2012, brand ANJ lah. Brand ANJ di mana kita berniaga dulu awal-awal sekali burger lah depan rumah. So asalnya kita berniaga untuk just misi masa lapang lah. Malam part time, siang tu kerja dekat syarikat bekalan dan Selangor. So malam tu free, tak ada apa-apa, kita berniaga burger lah. Tapi bila kita berniaga tu sikit demi sedikit kita nampak ada potential dalam perniagaan kita ni.
Saya rasa bisnes ni boleh pergi jauh lah dan boleh overcome saya punya income dalam dekat syarikat bekalan yang selama ni lah. So selepas 4 tahun berniaga secara part time, saya decide untuk meletak jawatan. Time tu masih lagi berniaga tepi jalan, tapi disebabkan keyakinan yang kuat terhadap bisnes boleh pergi jauh, saya berhenti juga dan saya fokus pada perniagaan. So Alhamdulillah pada tahun 2016 tu saya berhenti dan selang lepas 7 bulan baru saya dapat masuk kafe lah, masuk restoran. So tu bermulalah perjalanan hidup sebagai seorang peniaga atau usahawan. Merencana perniagaan yang tak ada, kata orang tu tak ada, actually dia tak ada, kita tak tahu dia punya apa yang akan jadi masa depan ni. So macam juga yang PKP ni, kita tak expect pun PKP ni akan berlaku dan dia telah merubah segala culture hidup kita, merubah segala norma kita, semua dah jadi lain. So Alhamdulillah masih lagi kekal sampai sekarang. Sekarang ni kita dah ada 3 branch, Sungai Buloh, Sungai Merak, still ada lagi, dan baru-baru ni kita ada dekat Johor Bahru lah. Johor Bahru sebelum ni memang ada, cuma kita konsep sana dekat Johor Bahru kita konsep food truck dengan stall tepi jalan. So Alhamdulillah time PKP ni kita dapat offer masuk kedai. So kita masuk kedai dan sekarang ni dah start beroperasi, cuma kita tak full swing lagi lah sebab tak boleh dine-in kan. So fokus on delivery dengan take away saja. So itu seperti tu dia yang lagi dalam tu nanti kejap lagi kita korek lagi daripada Cik Johar. Boleh. So alright. Terima kasih. So Tuan Haji Azmi, mungkin quick one, perkenalkan diri. Sahabat-sahabat di BNI tu ramai yang kenal. Ni sahabat-sahabat lain ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Azmi Muhammad Ali. Lebih dikenali oleh Haji Chief, itu brand name saya, Haji Chief. Saya berkecimpung dalam perniagaan F&B ni sejak hujung 2010, di mana saya telah membuka restoran di Bandar Puteri Puchong. Sebelum tu saya project manager civil engineer selama 20 tahun. Saya gunakan saya punya management skill selama untuk manage my business. Pada mula-mula saya ada banyak masa saya resign dulu, saya very gung ho, without business knowledge, tapi very gung ho sehingga saya buka ada 5 outlet. Dan it was not very successful. Then baru jumpa Tuan Haji Asri Yusof, where he turned me around, and from then onwards I never looked back. So sekarang ni Haji Chief Catering bertapak di mana? Saya sekarang bertapak di Bandar Tajik Kusuma, Peranang. Lah. So fokusnya lebih kepada catering Tuan Haji? Saya punya core business masih catering. Baik. Alright. So terima kasih. Kita dah dapat sedikit sebanyak background, pengalaman kerja, and then apa yang menyebabkan trigger kepada nak mulakan bisnes yang ada sekarang lah. Kalau kita dengar tadi pun Tuan Johar dengan Tuan Haji Azmi ada share sikit pengalaman ringkas sebelum mula dalam dia punya bisnes tu. Right. Topik yang kita pilih pada malam ni sebenarnya sangat dekat dengan situasi sekarang. So bila kita maklumkan masa saya jemput Tuan Johar dan juga Tuan Haji Azmi, kedua-dua terus bersetuju, alhamdulillah, atas dasar sedikit sebanyak pengalaman dan knowledge yang ada tu boleh dikongsi dengan ramai orang. So which is
align dengan misi kami di ABA Malaysia untuk terus re-educate, especially kita cakap business re-educate, business re-education kepada usahawan-usahawan SME kat luar. Right. So bila kita maklumkan bila kita dalam keadaan bulan ke-16, lebih kurang dalam bulan ke-16 sejak Mac 2020, banyak situasi yang dah berubah, macam apa yang Coach Hasri cakap tadi dan juga apa yang Tuan Johan mention tadi dah berubah, yang mana dalam tahun-tahun sebelum tu dilihat sebagai mungkin banyak tak banyak perubahan dari segi kaedah bisnes, tapi bila dah dengan COVID, dengan COVID yang melanda, dengan MCO ni semua menyebabkan perubahan langsung. Ada setengah bisnes yang sampai ke sekarang ada masih bertahan, dan sebahagian ada yang mungkin dah tak dapat diselamatkan, mungkin terpaksa tutup dulu. Selalu bila kita kaitkan dengan cabaran ataupun isu-isu utama dalam bisnes yang akibat daripada pandemic crisis sekarang ni, selalu dikaitkan dengan sales. Maksudnya sales menurun. Saya rasa kebanyakannya macam tu. Walaupun ada setengah-setengah pihak, setengah-setengah industri, setengah-setengah syarikat, masa MCO ni lah, masa PKP ni lah dia punya sales naik, tapi majoritinya menurun banyak. So saya nak tanya dengan Tuan Haji lah dulu. Mungkin boleh kongsi dengan kita apa yang dikira sebagai isu paling utama ataupun cabaran paling utama dalam Haji Chief Catering, dalam yang disebabkan kalau kita cakap kata sebelum ni is not common punya challenges, tapi bila dah dengan COVID ni dia dah datang dengan yang ini memang selain daripada sales ke, ini antara cabaran utamanya akibat daripada COVID ni. So over to you, Tuan Haji. Okay, seperti mana-mana yang involved dalam event, kita memang kena tempias besar dengan COVID ni. So banyak-banyak event kita tak boleh buat, especially kenduri-kenduri kahwin, catering yang is a very profitable business. So masalah sale, masalah cash flow akan sentiasa ada dalam pandemik ni. So kita memang kena bulan-bulan memang kita kena tengok macam mana kita nak bayar overhead, staff salary untuk every month. Walaupun kita plan every 3-4 bulan, tapi every month kita memang kena have a look at it, kena plan baik semula. Kalau ada shortfall kita kena plan baik semula, and it's quite quite heavy task jugalah. Itu kena tengok the cash flow almost every week I kena discuss dengan my finance director on the cash flow. So dia punya impact tu hasil daripada sales turun. Of course sales turun tadi tu menyebabkan satu pemerhatian yang lebih kepada pemantauan yang lebih kepada dari sudut cash flow syarikat lah maksudnya. Betul. So mungkin saya nak suntik sikit soalan tadi tu, masih kepada Tuan Haji. Macam setengah usahawan-usahawan yang kita cakap kalau kata sales dengan relate dengan sudut kewangan ni, aliran tunai, I think kebanyakannya adalah satu impact yang sama mana-mana industri. Tapi mungkin sesuatu yang unik yang boleh Tuan Haji add on yang relate dengan mungkin kalau tak kepada
spesifik dalam industri ataupun sektor tu, tapi dia relate terus dengan your own organisation maybe. Mungkin macam setengah kalau macam minggu lepas masa kita ada dengan ECCE, antara cabarannya adalah macam mana nak mengubah kaedah pengajaran yang sebelum ni bersifat bersemuka, nak convert kepada online tu. So satu yang kita lihat melibatkan beyond daripada sales, beyond daripada faktor kewangan tu. Okay, bila catering ni, masa kita buat catering ni, kita basically kita jual in bulk kan, kita jual 100 pack, 200 pack and so on. Right. So apabila kita COVID ni, catering tak buat, so kita masih fokus pada bulk purchase, kepada food pack, bulk food pack distribution, order food pack yang quantity yang besar, dan juga untuk our frozen food pack and also retort packing yang kita establish tahun lepas, kita more towards B2B rather than B2C. So kita lebih fokus pada bulk, jual bulk, so that will improve, kita dapat cash flow cepat lagi daripada B2C. So package lah. So dibuat satu package. Yes. Through B2B, kita ada agent. Even kalau kita jual nasi kuduri packing pun kita ada agent yang tolong jualkan. So kita lebih utamakan B2B. So basically fokus kepada agent, and then agent yang akan distribute your product lah. Yeah, and they also do the marketing. Baik. Okay, so itu dari catering punya point of view. So boleh juga Tuan Joha mungkin ada some issue ataupun challenges yang slightly different disebabkan ANJ ni adalah restoran yang bersifat dine-in, betul tak? So selama ni kalau dekat ANJ itu sampaikan kena tambah-tambah meja. Tambah-tambah meja, orang berebut nak duduk makan, and then kalau weekend penuh kan. So bila dah dengan pandemik yang baru ni, yang dah masuk bulan ke-16 ni, how would that satu situasi itu memberi satu cabaran ataupun isu-isu baru pada ANJ? Okay, macam betul lah Tuan Syam tadi cakap, one of the thing adalah ANJ memang kita punya main business adalah dine-in. So once dia stop dia dine-in, memang kacau bilau lah jadinya. Okay, kita dulu masa kita awal-awal berniaga, kita memang tak fokus on delivery. Delivery kita masa tu ada Foodpanda dengan GrabFood, dan dia hanya menyumbang 1% je daripada sales kita. So 99% adalah daripada dine-in dan takeaway. So bila dia ubah, dia tutup masa PKP1 tu, dia jadi miss out lah. Kita tak ada delivery, kita tak ada concrete punya delivery punya tools. Foodpanda dengan Grab pun masa tu saya ada 10 menu je, setiap platform tu kita just propose untuk 10 menu saja. So bila jadi PKP je, memang one of the thing yang saya buat adalah kita fokus pada delivery. Kita wujudkan in-house delivery, yang mana kita cater area kawasan-kawasan kita yang mana nak dapatkan makanan ANJ, kita try deliver sendiri, gunakan staff yang sedia ada. Lepas tu saya upgrade semua menu yang ada dekat GrabFood dengan Foodpanda. Sebelum ni ada 10 menu saja, kita masukkan semua menu kita. One of the thing yang sebab apa saya masukkan 10 menu saja adalah sebab commission charge yang platform delivery yang kenakan lah. So kita ambil menu-menu yang mana margin yang okey saja yang kita masukkan dalam
platform delivery ni. Tapi bila dah ni kita dah tahu macam mana nak overcome the commission tu, nak tinggikan kita punya margin. So kita masukkan semua menu kita. That's why masa PKP 1, PKP 2 dan PKP 3 kita masih boleh survive lagi. Kita boleh bertahan lagi. Satu lagi adalah wujudnya retail produk yang mana time PKP juga wujud, iaitu kami perap dengan ayam perap lah. Yang itu yang kita sekarang ni, walaupun kita tak fokus sangat pada produk-produk ni, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit dia berkembang secara sendirinya. Sekarang ni kita dah supply dekat 4 pasar raya. Satu di Shah Alam iaitu My Kampung Fresh Mart under Ustaz Firdaus punya. Kita supply situ since last year lagi. Lepas tu yang terbaru ni this year kita start supply dekat rangkaian AC Neighbourhood Market, yang mana dia ada satu dekat Sungai Buloh sendiri sebelah kita orang punya restoran. Lepas tu ada dekat Taman Sri Sinar KL, dan satu lagi dekat tepi Damansara. So source income yang macam ni yang dapat sedikit demi sedikit membantu ANJ survive time pandemik ni. Kita tak cakap yang dia memberi keuntungan yang sangat-sangat bagi kita, tapi alhamdulillah dia at least dia dapat kita punya cover kita punya dan kita tak ada pressure up dari segi financial, sebab kita still lagi ada cash reserve kita masih lagi strong alhamdulillah. Dan tu berkat juga kita ada belajar dulu dengan MBA, kita dah kena build up kita punya cash reserve, kita punya financial. So kita dah buat masa since 2018, 2017 and 2019 kita build up kita punya cash flow, kita punya cash reserve, dan itu yang dapat membantu kita bertahan. Dan dalam masa yang sama kita control kita punya overhead lah. Yang itu antara perkara-perkara yang kita buat sepanjang pandemik ni. Ya, sebahagian daripada jawapan Tuan Johar tu sebenarnya dia dah nak cover soalan saya yang seterusnya. Tapi sebelum saya nak tanya, tak apa, nanti kita ni lagi. Sebelum saya nak proceed dengan soalan, mungkin Coach Hasri nak bertanya ataupun nak add on daripada apa yang dikongsikan oleh kedua-dua panel jemputan kita. Coach Hasri, over to you. Okay, tadi saya dengar Johar bercerita tentang cash flow reserve kan? Belajar kat mana dulu? Kita dah miaga kan, dah lama kan. Dulu seriously miaga ni memang kata orang kita tak cukup ilmu, kita banyak pusing modal kan. Dapat untung, lepas tu beli barang, pusing macam tu je kan. Ada lah sikit allocate. So, kita pernah masuk belajar dengan ABA once sebelum ni tahun 2018 kalau tak silap. Tahun 2018. Sebab situ kita ABA ada juga membantu kita restructure kita punya organisation. Kita punya masa tu kita tak ada, ANJ ni tak ada management team. So semua main tala je kan. Niaga tu berjalan kan. Mana nak fikir benda semua tu kan. Janji boleh niaga, boleh dapat duit, sudah kan. So bila dia dah going big, dia dah besar, dia dah ada branch, dia jadi mess up sikit lah. Kepala pun dah tergabur lah kan. Duit ke sana, duit ke sini. Dan last end of the day, duitnya tak nampak. So tu yang kita ada appoint ABA measure sebelum ni tahun 2018. So belajar kat situ lah, alhamdulillah. Okay, soalan saya tak? Kalau kita drive a car, kita risau tu sikit je pasal kita tahu ada spare tayar kat belakang kan. Walaupun tayar tu kecil, spare tayar kan, cukup untuk bawa kita pergi ke kedai tayar lah. Okay. Untuk yang kaya-kaya sekarang dia tak pakai kereta yang tak ada spare dah. Kereta tak ada spare je. Semua kereta empat tayar sekarang pasal dia pakai run flat punya kan. Very expensive. Sama ada kita drive kereta dengan ada spare tayar ataupun dengan run flat kan. Kita mungkin
masa bawa kereta tu kita ada plan. Tak? Kita plan where to stop, kat mana-mana lah pasal in case. Unless orang yang tak plan langsung lah, masuk kereta terus start lah. So adakah why kita ada masih dalam bisnes sekarang ni? Adakah because of brand kita? Adakah because of cash flow yang dijaga baik macam Tuan Jo cakap tadi? Adakah kerana business plan yang kita buat secara konsisten and we believe in business plan yang kita buat tu, kan? Okay? Adakah kerana apa? Leadership kita yang tinggi yang buatkan kita kuat sentiasa atau macam mana? Because kalau cerita pasal sustainability, kelestarian ni dia very subjektif, kan? Very subjektif. Ada setengah orang dia hidup dari sekarang tapi dia dah tak ada cost. Dia seorang yang ada. Paling kuat dia dengan wife dia. Staff semua dah kena buang dah. Ya, tapi bisnes masih ada lagi. Bagi saya definisi kelestarian atau sustainability, kan? Dia masih buat yang sama dengan team yang reasonable macam dulu juga. Okay? Impact dia mungkin 30% saja hasil pada COVID-19 lah. Jadi saya nak tanya Tuan Haji dululah, okay? Pasal Cik Jo baru lepas cakap tadi tak. Jadi dekat mana yang Haji terasa sangat-sangat, oh thank you very much, syukur alhamdulillah. Kalau tak buat tu, I think habis, my business habis. Okay? Mesti ada sesuatu yang Haji nampak that you have done something, kalau tak banyak, maybe one or two, okay? It could be the planning, it could be apalah, kan? That's why you are service. That's why you survive sampai sekarang tak? Okay, unless you have tons of money lah. Ya. Okay? Macam mana je? Alright. Okay. Again, terima kasih kepada ABA. Masa our first coaching pada 2016 dulu. Where mula-mula sekali the first thing that they asked me to do is to appoint a finance, seorang staff menjaga finance, which is the first thing I do. Saya betul ikut aja, staff yang jaga finance, and also sama dengan we talk about a reserve fund. We talk about reserve fund, so there's the two things yang buat reserve fund and also finance. So sampai sekarang ni I tak jaga finance, tak jaga cash flow, tak jaga finance, just I got my staff. Sekarang ni ada finance director Puan Yati that take care of the finance of the company. So I lebih fokus kepada how to expand perniagaan saja. Another thing that another step that I took, I took a loan, a business loan before pandemic. Maksud, I never took loan before, tak pernah buat loan before. I was thinking of building the business without loan. However, there was an advice that kita kena ambil loan masa kita tengah ada duit. Masa kita tak ada duit, bank tak kasih loan. So took the advice. I took a loan in 2019, and I got that loan pada February 2020, just before COVID, and that survive. That loan dia macam payung lah untuk our survival. Okay. And before sebelum pandemik juga kita dah fokus kepada kita ada intent nak buat frozen pet food. Even masa tu saya dapat frozen dendeng saya, dan saya ada agent semua sekali. Kita dah plan tapi execution tu tak ada, tapi kita plan. So bila pandemic hit in March 2020, kita terus implement. Sekarang kita dah buat R&D before that, kita dah buat research, terus implement. So pada March, April and May 2020 banyaklah kita dapat sale
frozen food pack tu, and then again kita jumpa ABA selama 3 bulan to look at the possible where we can go into this food pack business. And alhamdulillah sekarang ni from the frozen food pack we go and retort. We are going to retort, and with the end in mind of going exporting our retort products overseas. Okay, thank you je. Yep. Yeah. Ada yang sambung lagi ya? Satu lagi, database is very important, so we keep database. Database, so bila pandemic ni ada, so we just keep track with our database. Kita beritahu, kita beritahu with our clients, sekarang kita ada buat frozen food pack, so kita dapat orders from them lah. So database, that you make use of your database to make sales. Okay, thank you. So basically apa yang saya dengar tadi is all about planning. Betul tak, Haji? Betul. It's about planning. Planning ni sebenarnya tak perlu besar pun. Ini consistent planning. Betul tak? Okay? Betul. Kadang-kadang kita nak buat benda besar dalam masa 3 bulan pun kadang-kadang tak sempat nak buat. Tapi dengan buat konsisten tu dia akan bersikap ada je yang kita boleh menengok lah. So macam bisnes orang lain yang katalah kita dah buat planning semua kan, tapi masih tak dapat lagi kan. Adakah planning macam mana yang you rasakan? Adakah dia orang plan not to survive ke, or the plan because of orang lain plan, dia pun plan juga ke, atau planning dia buat cara dia saja, tak tengok apa yang patut ditengok, plan dengan baik kan, macam mana? Because it could be that ada luck juga dalam tu, betul tak? Okay, dia plan dah, tapi dia luck. Okay, tapi dalam kes ni saya dengar from both of you cerita tentang cash reserve tadi kan. Kalau kat ABA kita panggil profit separation lah, betul tak kan? Of course lah kita panggil cash reserve. Tapi benda tu dia tak datang sebulan dua je kan. Tiba-tiba dia datang over 6 months or over 1 year tak. So saya rasa planning yang buat secara diam-diam tu amat penting. Tak. Jadi kalau kita kata orang lain buat juga planning tapi dia orang kata tak jadi lah saya punya planning. Jadi kat mana tu Haji boleh kongsikan yang bahasanya ada yang Haji sekarang ni hasil daripada planning yang mantap tu. Planning macam mana? Is it planning tak adalah sampai 2-3-4 inci punya business plan, tapi something that you have been doing tak secara konsisten yang you tengok okay, benda ni nak kena ada. Apa je? Boleh kongsi sikit? Saya bisnes saya ni saya lebih kepada saya sebagai leadership. Saya dalam tahun lepas saya buat orang kata most trusted in a circle, consists of 4 orang, which is my finance director, my operation director, and my personal assistant, also our marketing, that's marketing. So dengan 4 orang ni I create a trusted I call it most trusted in a circle. So we actually manage a company. We actually not bukan saya seorang aja. So they give ideas, they implement, and this in a circle they take responsibility of their ideas and so on. So masa we got issues of sale, my in the circle actually mereka yang propose kita convert half, kita convert kitchen kita, half of it kita buat kepada cafe, and mereka juga suggest kita buka stalls, gerai-gerai di Bangi dan Bangi, and kita guna nama lain, brand Dapur Koi,
which is already pernah which was my operation manager pernah manage restoran Dapur Koi dulu. So we use the same brand name, so we get the same we can use the same FB page and so on to promote the stalls and so on. So and that how we sustain. It's not my idea. It's actually the idea of creating the team, creating the idea, and get the ownership, feeling the ownership of the company. Okay, thank you Jay. Saya rasa saya puas hati yang Tuan Haji tu. Betul lah tu. Saya pun nak jawapan macam tu. So beralih pada Cik Jo, kalau Tuan Haji kata dia created a very good cluster of cluster COVID support team, cluster COVID team yang memberi ruang untuk diorang buat keputusan, and diorang ambil tanggungjawab atas keputusan yang buat, kan? That's the reason yang berjaya sekarang ni. Kalau dekat ANJ, Tuan Johar buat planning macam mana tu? Okay, adakah ada juga satu team macam tu ke, atau macam mana implementasi dia kat situ? Kalau macam kami, saya ni buat planning ni saya lemah sikit lah. Biasanya wife yang akan buat planning lah. Tapi untuk operation, untuk financial, saya sangat menitik beratkan bahagian ni lah. Especially bahagian financial. So sebelum ni kita pernah jatuh pada tahun 2019 di mana dia kena tipu dengan supplier, lepas tu dengan kita ada yang tak menjadi. So dia mengganggu kita punya cash flow, dia mengganggu kita punya cash reserve. So sejak detik tu kita orang start merangka, cakap nak tak nak kita kena buat kita punya separation profit. Maksudnya kita nak kena asingkan kita punya ni. So kita restructure balik kita punya bahagian financial, kita bahagian account kita, mana kita ada asingkan sebahagian daripada berapa percentage daripada kita punya keuntungan kita asingkan. Dan itu salah satu planning yang kita buat. So itu bahagian financial. Dan bahagian operation pula, yang kalau nampak kebanyakan saya buat renovasi, saya buat renovasi lah. Maksudnya saya ubah saya punya struktur kedai adalah waktu PKP. Mana orang time PKP, contoh first pada PKP 2 bulan 9, kita ada sedikit fund dan kita gunakan fund tu untuk renovasi bahagian hadapan untuk kita boleh bagi add value pada customer, dan secara tak langsung dia membantu untuk meningkatkan kita punya sales. Bila dah ada add value pada kita punya kedai, orang suka nak datang dan dia secara tak langsung menarik customer lama dan customer baru untuk datang ke kedai kita. Boom, pada tahun lepas bulan 9 tahun lepas kita dah renovate, dan selepas tu kita dah achieve the highest sales sepanjang kita berniaga lah. Dan baru-baru ni, baru saja siap ni, saya renovate saya punya dapur pula. Kitchen yang baru tu. Kitchen baru kita kilat tu kita dah tengok tu. Kita buat time PKP juga. Sebab apa kita actually orang cakap apalah PKP, time orang-orang susah ni, time tu lah kau keluar duit, time tu kau berhabis duit kan. Dah dua kali dah. First buat masa tahun PKP 2. Ni PKP 3. Actually kita sebenarnya ambil opportunity. Time ni lah yang time orang tak boleh dine in, time orang yang tak boleh tak busy sangat lah, tak busy. Ya, tak busy sangat. Time tu lah kita ambil opportunity untuk kita ubah kita punya structure business, kita ubah kita punya workflow. So kita ni macam kita sediakan senjata perang tau. Kita nak perang ni, kita tahu insyaAllah dalam masa 2-3 bulan ekonomi akan buka balik, orang dah boleh dine in. So apa kita nak prepare untuk masa perang tu. So kita standby kan kita punya senjata-senjata, kita solidkan kita punya ni. So dengan harapan kita renovate dapur, kita renovate kedai, kita boleh cater dengan big volume, macam lebih sale yang lebih tinggi lah daripada yang sebelum ni.
Itu salah satu plan yang kita buat lah sepanjang PKP ni. Ramai juga. Thank you Jo. Thank you. Saya rasa sesuai dengan cerita yang saya awal tadi juga, kalau kita duduk kat negara yang ada 4 musim sebagai seorang petani kan, ada saja kerja yang kita buat, betul tak? Okay? Bukan kata musim sejuk, musim salji kita tidur selimut, tak ada. Tak? Okay? Ada saja yang kita buat dalam kita punya bengkel tu sampai mengasah servis enjin dan sebagainya di musim sejuk kan. Pasal habis je satu-satu musim kerja duduk menunggu dah. So dalam keadaan macam tadi, elok juga that kita ada segolongan kawan yang positif. Kawan yang macam tadi kata Kak Jo kata apalah buang duit untuk ni macam ni kan. Okay, sebenarnya kita tak perlu kawan macam tu pun kan. Kawan yang sometimes dia tak tahu apa perniagaan kita kan, apa yang dirancang. Okay, that's why very important that kita rancang. And people don't care, we don't care about what people cakap pada kita, because bila kita rancang, we believe in our planning, that's it. Tak, orang nak kata apa pun, katalah. Tapi kalau boleh, kita pun jangan bercakap dengan yang kawan dengan orang yang suka berkata-kata macam tu, because dia boleh memberi satu reversal kepada apa yang kita percaya tadi. Kan? Okay? Supaya okey puas hati dengan cara Jo cakap, okay? Because itu adalah satu so-called secret juga, okay? That's why saya tanya tadi that how far we believe in our business planning. Nah, so planning tu tak semestinya tebal, tak mestinya susah, tapi satu benda yang very consistent, yang benda kita tengok ada terhasil, and we believe in it. Dalam kes Jo ni, orang nak kata apa kata tak? Ya, dia tu tak buat. Betul tak? Itulah satu benda yang susah, okay? Tak semua yang ada. Kadang-kadang dah ada buat dah. Kawan datang cuik kat belakang, tiba-tiba berhenti tak? Betul tak? Ada? Pasal iman tak kuat. Iman tak kuat. So, that's a power of that's a power of belief in our business. That's a power of belief in ourselves. Okay, Jo? Okay, Tuan Haji? Alright, over to you, sir. Okay, saya teruja dengan jawapan kedua-dua panel. In fact, soalan daripada Coach Hasfi tu memang saya rasa satu yang interesting untuk di-explore. Right, saya nak tarik daripada apa yang Coach Hasfi mention tadi, yang mana bercerita tentang belief. Suka juga saya nak share that di ABA satu perkara yang kita pegang adalah kita letakkan 70% action, 20% belief dan 10% hope. So maksudnya kita letak 70% kepada tindakan. So whatever it is, tindakan tu lah yang paling besar, paling kuat portion dia yang perlu dibuat. Dalam keadaan ramai orang yang meletakkan hope tu, yang meletakkan harapan tu. So dia punya harapan tu besar sangat. Sampai kadang-kadang harapan tu kadang-kadang dia sendiri pun belief tu tak berapa nak pilih, boleh ke tak boleh ke. Tak. So at the end, bila hope tu yang jadi terlalu besar, belief pun mungkin ada, mungkin goyang, tapi bila tak ada action yang menyambut daripada apa yang diletakkan tadi, harapan dan juga kepercayaan tadi. So kat situ saya nampak that ada kurang balance. So bila kita, macam ABA, di ABA satu yang kita tekankan tadi macam 70% action. So saya nak dengar daripada kedua-dua panel, mungkin Coach Hasfi terkeluar sekejap lagi masuk balik tu. Nak dengar daripada kedua-dua panel apa satu atau dua action yang dibuat tadi sebenarnya pun dah dikongsi, tapi boleh elaborate sekali lagi untuk kita dengar action yang diambil semasa throughout krisis ni
sehingga membolehkan continue survive. Dah masuk ke PKP yang ketiga ni, dah masuk yang bulan ke-16 masih continue lagi, dan juga macam mana kedua-dua Tuan Haji dan juga Cik Jo melihat measure effectiveness of this action. Pasal daripada situ kita dah banyak buat action, mungkin ada yang tak upah nak kena, ada yang kena tak. So daripada banyak-banyak tu, yang ini yang saya buat make sure survive, dan juga I can confirm yang inilah yang contribute kepada apa yang dibuat ke depan ni. Saya rasa soalan Sam ni bersambung yang saya punya soalan tadi tu. Ya. So ada dia rasa tak puas hati tu, dia soalan sambung balik tu. Ni kalau SPM dia soalan tambahan B. Tadi A. Ni B. Tambahan. Okey. Haji dulu. Okey, Haji. Okey, sepanjang actually BNI banyak tolong saya. My participation in BNI lebih kepada kita kena be visual, visual and be credibility supaya and collaborate dengan a lot of other business people out there. Saya juga dengan pertolongan BNI saya banyak dapat referrals untuk orang untuk B2B, even dapat syarikat-syarikat yang order OEM produk frozen food saya letak under their brand name. So kami juga dapat orders yang bulk order to OEM our products. Another thing that saya involve quite active dengan koperasi kerjasama caterer berhad atau caterer, consist of a collaboration between caterer di Selangor, dan juga involve dengan persatuan pengusaha majlis perkahwinan Malaysia, di mana involve dengan ESCO dapat pandangan mereka on dalam pandemik ni, and dapat collaboration between caterer. Kalau dulu kita bersaing, tapi sekarang kita lebih pada collaboration. So ada sinergi lah, ada strategi. Even dalam bawah anggota bawah koperasi kerjasama caterer berhad pun kami juga tengah plan untuk buat produk retort dan frozen under brand caterer sendiri. Melalui pengalaman ada 10 top caterer dalam 10 berkata caterer yang besar, termasuk caterer Nurul Izzah, Enak Rasa, semua sekali kita combine idea untuk mengeluarkan produk kami sendiri. Basically collaboration between caterers, collaboration between other businesses through dengan BNI, yang menyebabkan sustainable, and even through BNI juga kami dapat investors yang beli bulk order, yang order bulk, purchase order our retort product, mereka beli in bulk dan minta kita jual. So yeah, both persatuan Majlis Perkahwinan Malaysia, anggota caterer, anggota koperasi caterer, and also BNI banyak membantu through our struggle during the pandemic. So kalau saya ringkaskan, basically Haji punya action kepada build collaboration, build your network tu antara yang contribute kepada support system yang ada kepada Chief Catering. Alright. So kalau saya nak saya pick up juga tadi apa yang Tuan Jo mention tadi, dalam keadaan orang berjimat, dalam keadaan orang try not untuk keluarkan duit, dibuat juga yang tadi yang ada kata dah ada reservation, dah juga keluarkan produk apa semua kan. So
on what basis? Apa asas utama yang menyebabkan Tuan Johar keluarkan produk macam kata kambing perap lah, ayam perap semua tu, and then melihat that mungkin keadaan semasa ni perlukan that perubahan dari segi servis ataupun produk yang dia offer. So seperti apa yang kita tahu, walaupun kita cakap kata customer at the moment masih spend duit, tapi dia punya average sales tu kebanyakan dah turun. Kalau dulu orang sanggup spend contohlah RM50 sekali makan, so dia tak kisah. Tapi kali ni dia masih spend RM50, tapi mungkin RM50 tu dia sama ada kalau dia seorang dia akan makan 2-3 kali, ataupun RM50 tu dia makan dengan 3-4 orang. So yang merendahkan average sales tadi. So mungkin ada selain daripada tindakan renovate dapur, renovate restoran tu di bahagian depan, dan juga mungkin perkenalkan produk-produk, mungkin ada 1-2 action taken by ANJ di bawah Tuan Johar yang contribute kepada survival of this company. So mungkin boleh jelaskan dengan lebih lanjut kat situ lah. Okay, sabar ni soalan ni. So, one of the thing adalah kita buat produk lah. So produk ni dia terjadi masa PKP 1 lagi, mana orang sekarang dia dah start mula untuk to be creative. Dia masa awal PKP 1 tu, orang ni rajin masak tau. Dia rajin masak sebab ada kat rumah, tak keluar semua. So why not kita ada produk. Kita ada masa kat kedai makan, memang lamb grill memang antara menu yang laku, yang orang selalu best seller. Best seller. Why not kita buat something yang ada produk, kita frozen kan. Kita nak, sebab bila nak jual makanan yang berbentuk fresh ni, yang grill semua, dia akan ada satu masalah yang tak boleh pergi coverage dia limitation tu. Maksudnya kalau nak pergi tu kadang-kadang 20-30 km dah tak boleh dah. So that's why kita buat ni. Kita buat kambing perap tu untuk nak capai di kawasan-kawasan yang kata orang lebih jauh daripada kawasan kita ni. Kadang-kadang kat kawasan KL, boleh delivery, tapi fresh dia tu tak sama macam kita makan dekat kedai. So itu yang ada antara point yang sangat mengganggu kita punya ni lah, fresh dengan kualiti yang ni. Sebab tu kita buat kambing perap, so diorang boleh masak dekat rumah, diorang boleh ni. Tu one of the thing yang kita ni lah. Dan satu lagi adalah pasal delivery. Memang delivery masa yang awal-awal tu memang kita tak tahu apa-apa pasal delivery. So kita push on delivery. And so delivery pun satu, macam kita guna platform GrabFood dengan Foodpanda, dia sangat membantu kita punya sale. Dia boleh sustain kita punya, sebab GrabFood dengan Foodpanda dia ada database dia orang sendiri. Kita ada database kita dan kita push on in-house delivery. Tapi nak capai lebih luas, kita gunakan platform-platform ni untuk cover diorang punya database pula. Maksudnya diorang ada database diorang promote diorang punya platform dan kita dapat lagi. Dan itu dapat membantu kita punya sustain business. Dan dalam masa yang sama, saya dapat offer dalam untuk jadi macam nak cakap coach tu, taklah, macam trainer lah. So trainer tu pun kita pun salah satu yang kita gunakan platform ni, maksudnya kita belajar dekat InScan, dan InScan kita ada satu course tu yang mana course ni membantu untuk para peniaga menstructurekan dia punya menu ni sendiri. So dapat peluang untuk belajar. So alhamdulillah kat situ kita sedikit dapat income daripada mengajar tu, dan dalam masa yang sama kita dapat memperkenalkan kita punya branding di lebih luas lah, maksudnya orang lebih kenal lah dengan branding. So kalau saya boleh pick up sikit apa yang
Cik Jo mention tadi, kalau sebelum ni orang daripada Merata Tempat boleh datang ke Sungai Buloh untuk enjoy the food. So sekarang ni disebabkan tak boleh nak bergerak, so nak macam mana nak make sure makanan tadi tu sampai kepada customer. So that's why lah yang dibuat satu perancangan keluar produk tadi tak, produk frozen food tadi. So coach, saya nak pick up soalan daripada kita punya follower ni yang menulis kat sini. Mungkin nak dengar daripada ini memang spesifik untuk Tuan Haji. Ada peminat ni. Apakah cabaran-cabaran utama yang wujud dalam membawa idea kolaborasi antara players yang sama-sama buat bisnes yang sama? Pasal dah create ada, kalau sebelum ni compete kan. So sekarang ni tiba-tiba masa nak ni ngending pula kan kita ke. So mungkin ini nak tahu apa yang cabaran utama, and then basically apa yang menyebabkan partner tadi bersetuju untuk partner dalam berkolaborasi dalam program projek tu. Okay, over to you. Okay, dalam koperasi koperasi caterer, kami bergabung kepala untuk mengeluarkan produk sendiri. Kami share, terutama kami share resources, our suppliers, mana nak cari minyak murah, mana nak cari cili murah, supplier mana murah, sama dengan persatuan tu, dalam kita kongsi, kita nak cari macam mana nak resolve masalah isu rental, isu landlord, isu klien minta hutang, macam mana, tapi lebih kepada sharing resources. Apa cabaran-cabaran bila nak bawa that idea tu? Pasal biasa dulu kan kita ni tak boleh tengok ni siapa punya klien kan. So kita nak bawa everyone duduk semeja, sit down sekali. So apa yang menyebabkan masing-masing bersetuju tu? Dia ada leader dan player ni, terutama bawah koperasi caterer kita ada Haji Harun Balai Nurul Izzah. Dia memang kepala koperasi caterer, so dia yang membawa kita to be sama juga dengan persatuan. Dia yang panggil lah. Dia panggil atau Padrinah daripada Zalif Catering. Dia yang panggil kita bincang to collaborate. So each organisation dia ada kepala yang organize, dan kita nampak the benefit of it. Kita nampak benefit of it, dan kita participate. So kalau tengok kepada participation tu membolehkan jadi faktor untuk Haji Chief continue survive sampai sekarang lah. Betul. Sama juga bawah ABA. ABA kan dulu kan kita ada WhatsApp group. So saya masih keep in touch dengan ada caterer bawah ABA dulu. Even kalau kita minta advice untuk supply air pun kita minta ahli-ahli ABA juga. So even ABA pun dia own team pun I masih keep on touch. So there is a collaboration. Kita ada kita ada similarity. Gang ABA ke? Okay. Walaupun ex-client ke, ex apa ke, we still, the base is there, the understanding is there, the networking is there. Sekarang ni saya baru kenal Joha, baru add FB friend, nanti kita collaborate lah. Ini kira menjawab soalan ke Sam? Ya. Tadi dengan daripada situlah tadi tu.
Yeah. So apa soalan saya tadi, apa yang soalan tadi tu dia nak tanya cabaran macam mana yang boleh ni kan. So dia kena ada leader seorang tu. Betul, So ada apa leader. yang pick up daripada apa Tuan Haji mention tadi, kalau tak ada satu leader yang kuat yang nak memanggil, leader yang dihormati walaupun apa kompetitor tak. So apa tetap dihormati di kalangan industri player, dia boleh memanggil untuk work together, kerjasama. So mungkin juga apa nak dengar juga daripada Tuan Johar lah. Kalau Tuan Haji banyak, saya ingat dah 2-3 kali duk cerita pasal collaboration, cerita pasal apa teamwork, work together dengan apa network BNI semua kan. So mungkin kalau ada satu faktor utama yang Tuan Johar nak highlightkan untuk audience malam ni yang membolehkan you boleh move forward lagi selain daripada kekuatan team, kekuatan brand ke maybe, so that contribute kepada survival sampai sekarang lah. Okay. One of the thing adalah supportive daripada kawan-kawan usahawan yang ada kita lah. Circle. Yang kita circle positif. Macam saya daripada InScan, kita ada create satu circle. Sama kita siap create collaboration antara sama kita, usahawan semua peniaga-peniaga usahawan yang ada restoran, ada kafe. Dan kita create another company untuk kita punya sendiri circle. And then kita company buka company. Dan daripada company tu kita dapat job business yang selain daripada F&B. One of the thing adalah yang training ni business ni kita park under that company. So bila ada ni dia macam mana kita nak cakap, dia akan muka mata kita, muka ruang, dan mana yang dulu kita tak terfikir pun untuk masuk dalam bidang training, kita dah masuk dah. So yang ini adalah satu opportunity yang pada saya collaboration ni sangat-sangat bagus. Dan kita juga daripada collaboration ni juga kita ada buka restoran juga dekat Melaka. Yang sama, brand yang berlainan, tapi kita manage on this company, on this team. So kita bukan stay saja pada business F&B saja. Sekarang ni kita dah ada business training, kita ada business F&B. So maybe next time, next step, lepas PKP semua dah okay, maybe banyak lagi projek-projek lain yang kita akan buat. So saya yakin dan saya percaya pada circle positif macam Tuan Haji cakap tadi, collaboration, circle, semua tu yang waktu sekarang ni you tak boleh jaga seorang-seorang. You tak boleh stand alone. You tak boleh, you kata okay aku boleh stay seorang-seorang, aku boleh jalan seorang. Tak. Waktu sekarang ni lah kita perlukan collaboration. Waktu sekarang ni lah kita perlu circle yang baik. Dan waktu sekarang ni lah kita perlu networking yang kuat. Untuk mana kita boleh mengembangkan lagi bisnes kita. Bukan saja bisnes yang sedia ada, mungkin akan bertambah lagi bisnes-bisnes yang lain. So dia punya core, dia punya keyword tu adalah collaboration, collaboration, circle, network tu. So of course nak kena cari orang yang betul lah bersama dalam this kerjasama tu. Right, Coach, saya nak pick up ada satu soalan lagi daripada Farhanah Nastasia. Alright. Assalamualaikum tuan-tuan, saya ada soalan macam mana total sale 2019-20. Yang ni PNC ni tak boleh cerita kat sini. 2019 adakah makin naik ataupun makin menurun? Macam mana tuan jaga cash flow supaya tidak menjadi negatif? Saya rasa soalan ni kalau tanya pada total sale tak boleh nak cerita. Tapi apa yang Tuan Haji mention tadi, ada impact dari segi sales, ada penurunan because of demand kurang semua tu. Tapi kalau dengar pada Tuan Johar, disebabkan they expand into new market, dah jadi 2020 satu sales yang lebih tinggi.
So saya nak minta sebelum tanya dengan panel nak minta Coach Sri respon kepada soalan ni sikit ya Coach pasal kalau cerita bab cash flow ni sebenarnya panjang. Tapi quick one untuk cerita supaya cash flow ni tak negatif. Macam mana cash flow tak negatif? Macam mana menjaga cash flow supaya tidak negatif? Itu semua sebenarnya saya tak boleh jawab. Pasal cash flow positif negatif ni atas kita, atas orang yang menguruskan tu. Okay? Sebenarnya dia berpunca daripada kepandaian basic keuangan masing-masing. So bagi saya amat recommend bila kita involve dalam bisnes, pergilah jadikan pembelajaran accounting and finance ni sebagai nombor satu. Not on the sales marketing saja kan. Walaupun sales marketing itu perlu, but dia lagi perlu lagi finance and marketing. Rata-rata business owner yang kita jumpa dia tak ketengahkan keperluan untuk finance and account ni. Dia kata yalah dah ada pekerja semua sekali, tapi in small business business SME ni kita tak boleh lari daripada owner sendiri yang kena pandai. Tapi pandai tu tak tahap pandai macam accountant, dia bersifat literacy, knowledge and ability to execute kan. Jadi ada parameter tertentu yang seorang usahawan, owner nak kena tahu. Despite dia sibuk ke, dia ada 5-6 bisnes balik kan. So why cash flow jadi negatif tu sebenarnya kita tak boleh nak jawab secara macam ni kan. Kalau buat business review, buat business assessment, barulah kita tahu duit tu pergi mana. Ada juga yang kita tengok positif cash flow negatif, tapi kalau ada backfire, ada sebiji rumah mak mentua sana, sebiji rumah mak mentua sini kan. Wife satu, dia satu, ada 4 biji wildfire yang memang tak digunakan untuk bisnes, so duit pun habis juga macam tu. So saya reserve tak nak jawab soalan tu because dia bersifat very technical and dia bersifat very personal kan. And I think kalau nak lari daripada bersifat negatif, the owner kena tahu kat mana duit tu pergi. Itu je. Adakah dia pergi because of the real business atau pergi kepada bukannya real business. Alright, saya setuju dengan point yang Coach mention tu. Talking about financial literacy ataupun ada perlunya pengetahuan dalam dari segi pengurusan kewangan. That's why kalau dekat ABA since 2020 memang kita tekankan 2 domain utama, which is satu planning, kedua adalah it's all about financial literacy. 2 perkara ni memang tak dapat nak elak. So sama ada suka atau tak, inilah yang jadi core. Kalau kita dengar daripada kita punya discussion daripada awal tadi pun bercerita tentang 90 days action plan, bercerita pasal perancangan jangka pendek, jangka panjang. Even kalau nak pergi ke arah making sure nak ada collaboration, sampaikan macam Tuan Johar pergi ke arah boleh set up different company pula dengan partner semua tu, itu semua pergi ke arah planning. Dan pada masa yang sama juga planning tu memerlukan input dari segi kewangan. That's why dia takkan jadi kalau kita kata ni kita nak buat sekian-sekian saja, nak buat projek sekian-sekian. So nak buat ni objektifnya apa? Adakah nak ke arah on the liquidity ke, on profitability ke, ataupun just nak glamour saja ke apa? So that particular objektif tu lah yang menyebabkan bila datang ke planning tadi lebih jelas. So saya nak invite juga mungkin tuan-tuan puan yang menonton kita punya video live hari ni untuk continue follow ABA, pasal kita ada program-program yang selepas ni kita share.
Sabtu pertama dan Sabtu ketiga kita akan ada planning series dan juga kita ada financial literacy. So membolehkan tuan-tuan continue mendengar input daripada ABA dan juga setiap Rabu malam kita akan ada sesi macam ni dengan panel jemputan usahawan-usahawan dalam sektor tertentu. Right. Satu soalan yang saya nak tanya sebelum kita release kita punya panel malam ni, ni soalan yang sepatutnya ramai orang berfikir juga, which is kalau dalam keadaan ramainya tertekan, ramainya lihat that betapa MCO especially full lockdown macam sekarang ni, satu yang sangat menekan, satu yang negatif, dah dengar sales turun dengan terpaksa berhentikan staff kan. So dalam kepala tu macam-macam yang kita fikir yang benda-benda tak elok. So supaya apa yang berlaku ni mungkin juga disebabkan persekitaran ataupun support system yang ada. So saya nak tanya kepada kedua-dua panel malam ni that apa yang dilihat sebagai satu hikmah dalam organisasi, specifically dalam organisasi kedua-dua organisasi Haji Chief Catering dan juga Joe Empire throughout MCO ni. So saya nak tanya kepada Tuan Johar dulu. Apa yang dikira sebagai hikmah ataupun kita kata blessing in disguise. Kalau tak ada MCO, tak ada lockdown ni mungkin benda tak buat kot agaknya. Tapi disebabkan ni force ni paksa saya untuk berfikir, paksa saya untuk buat keputusan ni. Mungkin. Tu nak dengar daripada Tuan Johar dulu. Sekejap lagi kita singgah kepada Tuan Haji. Tak jauh tu, Sungai Buloh nak ke Semenyih tak jauh. Jauh, 2 jam. Online cepat. Okay, sebelum saya pergi lebih jawab tadi saya nak jawab, bukan nak jawab lah, nak tambah sikit lah dekat yang soalan tadi tu kan pasal cash flow tu kan. Macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak pastikan cash flow kita tak negatif. Jawapan dia satu je, apa dia saya lah. Don't overspend, tu je. Kan? Tu je. Jangan overspend. So tak overspend, cash flow tak negatif lah. Kita plan dengan apa yang kita ada. Apa yang kita ada tu, yang itu yang kita gunakan. Dan itu yang kita pusingkan untuk nak tambah kita income dan bukan benda tu menjadi expenses untuk kita. So insyaAllah kita punya cash flow akan ni lah. So balik pada soalan tadi. Apa tadi soalan dia tadi? Dah. Sampai dah petik jari tu saya ingat terus jawab tu tadi. Tak, blessing in disguise tu. Apa hikmah lah? Hikmah dalam MCO ni? Hikmah yang paling ketara saya adalah yang secara fizikal dia adalah kalau tak ada MCO ni memang saya tak renovate saya punya kedai. Saya tak renovate saya punya dapur. Dan sebab saya tak berani sebenarnya. Saya masa awal-awal daripada tepi jalan masuk ke kedai. Bila masuk ke kedai, saya hanya menggunakan 20 hingga 30 ribu saja untuk buat kedai, untuk operation kedai. So nak set up kedai tu saya guna 20-30 ribu je untuk nak niaga untuk dalam kedai. So kita memang sangat-sangat berhati-hati dalam nak keluarkan duit, nak spend dalam nak structure kita punya ni. So bila sampai MCO ni kita ada peluang dan dalam masa yang sama kita ada tujuan. Contoh saya renovate dapur, saya buat dapur ni. Saya satu sebab adalah saya nak pergi go to spec halal lah. So produk kita bila kita kat kedai kita dengan masa tu kita pakai kayu dengan structure yang tak berapa nak elok, lantai pun teruk semua kan. So dan benda yang sama adalah halal satu dan satu lagi adalah pasal kita nak tingkatkan kita punya kualiti produk kita nak jaga kita punya hygiene sebab F&B kan. So benda tu kalau saya rasa kalau tak jadi MCO, yelah kan hari-hari kedai penuh, bila masa ni nak renovate, kita nak tutup pun kita rasa sayang. Kita rasa macam alamak
kan. Tutup aja satu hari kita tutup dah berapa kita rugi kan. Dah bawa banyak sales tak ada tu. Baru-baru ni sebulan lebih saya renovate ni kan. So bayangkanlah kalau dalam masa sebulan lebih tu kita tak mega kan, jam tu. So benda yang positif ni secara physically-nya adalah kita punya structure ni lah. Tapi yang secara mentally-nya actually saya dapat banyak masa sebenarnya. Bila punya MCO ni saya banyak dapat spend masa. Yang ini secara tak ada kait dengan bisnes lah, tapi saya punya personal life, saya punya saya dapat banyak spend masa dengan saya punya anak-anak, saya punya dekat rumah. Lepas tu kita ada masa untuk ni, sebab bila sekarang ni MCO kita tak pakai full staff, so kedai pun tak busy, so saya tak adalah sibuk sangat dekat kedai. So banyak masa dekat rumah, banyak masa dengan anak-anak, dengan wife. So kita banyak sama-sama kita lah. Yang itu yang saya rasa time hari biasa, time hari yang sibuk sangat tu kita tak dapat pun nak menikmati kehidupan time tu. Tapi alhamdulillah sekarang walaupun busy tak busy, setiap lagi kita ada masa untuk kita dan kita ada masa untuk especially amal ibadah kita lah, insyaAllah lah. Yang itu yang saya rasa hikmah yang orang tak nampak, yang kita tak nampak. Benda tu sebenarnya satu nikmat pada kita. Okay, one last question for me, Sam. Okay, untuk Tuan Haji dan juga Cik Jo lah sebagai penutup. Okay, knowing that pandemik pun kita dah experience dah lebih kurang 16 bulan dan kita boleh buat perancangan seterusnya lah. Okay, tapi kena ingat lah, for the next 2 years masih lagi pandemik mungkin tak ada lah, but the impact from the pandemic tu orang mungkin baru nak burn dia punya cash, simpanan, dan orang tak membeli lebih, orang tak makan kerap dan sebagainya dah. And people try best to eat at home macam-macam lah, okay? Because itu adalah yang terbaik kan. Alright. Jadi macam mana syarikat kita ni yang dilihat sebagai terpaksa menguntungkan kan, tapi susah nak dapat satu keuntungan yang besar kan. Dia bersifat cash flow positif tu boleh. So adakah itu yang diharapkan for the next 2 years ke, atau Tuan Haji tengok ada unsur-unsur boleh mengembalikan keuntungan pada syarikat? Sama ada positive cash flow ataupun profitability, atau mungkin dua-dua sekali. Haji nampak macam mana for the next 2 years? Okay, saya dulu Ya, okay. Memang Haji pun. Okay, the mindset sekarang, our mindset sekarang ni kita tu memang tak harapkan catering lagi. Kita tak berharap catering sejak tahun lepas lagi. Kita dah plan, kita dah keluarkan retort packing, kita nak pergi global, kita nak baru-baru ni 2 minggu lepas kita dah buat our first retort packing with halal certification. So kita memang nak pergi frozen and we going global. We want to go global, and that's where, and atas pengajaran ABA juga, the business is run without the owner. So dengan bila kita buat even my catering sekarang ni, my staff manage, my cafe the staff manage. So I'm not managing the cafe, or I'm not managing my catering. So sekarang ni lebih kepada frozen food dengan retort packing. So once it is automated, formula semua dah ada, semua dah create, it just make a phone call away kepada kilang untuk keluarkan 1,000 pack, 2,000, 3,000 pack based on the formula. So I do not require any overhead ke sana. All I need is marketing people that selling the products. So
Even marketing pun will be done by other business because I'm more focused on B2B. So it will be automation. So I cut costs on manpower, but improve, but sale increase because we go kita deal dengan duit mata wang overseas. So apa untuk for next 2 years ni Tuan Haji nampak kedua-dua sekali lah, profitability dan juga liquidity sekali lah. Yes. That's good. Terima kasih. So satu inovasi yang membolehkan the company continue to move forward. Saya kira this respon pun sebenarnya Tuan Haji dah pernah maklumkan dekat ABA dalam I think if not mistaken last year dalam discussion discussion untuk move ke retort produk ni. So soalan sama kepada Tuan Joha, apa pandangan Tuan Joha untuk 2 tahun ke depan ni? Adakah lebih ke arah liquidity ke, kepercayaan orang banyak on cash flow ke, ataupun profit akan start coming in dalam masuk tahun 2022, profit boleh nampak profit makin naik ke, ataupun kedua-duanya sekali? Mike. Sorry ya, insyaAllah kedua-duanya. Tapi yang saya nampak kalau kita tengok dari segi PKP1 dengan PKP2 kan, dia punya wave dia tu lain macam sikit kan. Di mana wave yang dia sangat-sangat yang unpredictable, yang mana kita tak percaya pun yang kita boleh cater that certain capacity untuk dine in lah kan. Tapi dia boleh achieve. So saya rasa same goes to this coming years ni, mana ada kemungkinan benda sama berlaku. That's why kita standby apa-apa yang kita boleh standby waktu sekarang ni untuk kita all out di masa yang akan datang. So sekarang ni macam actually masyarakat still lagi ada duit, dan sekarang ni dah ada iCitra pula kan. So I think both akan sangat-sangat membantu lah dalam coming 2 years ni, insyaAllah. Dan kita pun dah spend dah start spend dekat JB. Lepas ni saya nak kena fokus kat JB pula. Saya nak support saya punya abang. So nak bahagian macam cawangan Johor Bahru ni, dia still lagi baru dalam kafe. So banyak benda yang kita nak kena out, kita nak kena tengok fokus. So insyaAllah kalau Johor kita boleh build up, boleh ni, so kita boleh cater area selatan Singapore pun, sebab kita ada customer kita daripada Singapore. Customer kita nak datang Sungai Buloh mungkin jauh kan. So kita boleh memang tuju ke area selatan lah, Johor Bahru lah, insyaAllah. Baik. Ini betul lastnya soalan. 3 kali last ni. Ini betul lastnya. Quick one. Daripada Tuan Haji dan juga Tuan Joha, pesanan kepada usahawan-usahawan kat luar, satu atau dua perkara yang nak dipesan kepada usahawan-usahawan kat luar supaya ditekankan perkara ni, making sure that faktor perkara-perkara ni tak boleh nak tinggal dalam memastikan bisnes continue to survive, memastikan mungkin dalam keadaan berhadapan dengan krisis ke depan, kita tak tahu bila. Tapi nak kena build up based on your experience, based on yang you identify perkara kat luar tak? Apa satu atau dua perkara yang you nak tekankan sangat dekat usahawan kat luar, especially dalam F&B, sama ada catering ataupun dekat restoran ni, dia nak kena ada benda ni. Benda ni tidak boleh tidak. Kira basically dia rangkuman daripada apa kita cerita daripada pukul 9 tadi lah. So Tuan Haji, quick one. Nanti orang marah pula tu, mungkin tak makan lagi tu Tuan Haji tu. Kena ada business coach. Oh, okay. No matter lah, tak kisahlah. Macam tadi ada dengar Joe pun pernah masuk InScan kan? Ya. So that is also business coaching. Kita banyak program-program business coach. Even sekarang CGC yang saya
ambil loan dulu pun dia offer business coaching. Inscan sekarang ni inscan memang banyak buat business coaching. Bayar je RM50 and get some tips on business coaching, on marketing and so on. To me is business coaching. Kita tak pandai mana pun. Kita ingat kita pandai tapi sebenarnya tak pandai. So Kerja. okay, Tuan Johan, last one. Networking circle yang positif. Sangat-sangat membantu. Itulah time-time sekarang ni kita banyak yang down kadang. Kita niaga ni kita tak tahu apa yang kita nak buat. Kan? Kita buntu tau. So kadang-kadang dengan adanya circle yang okey, circle yang positif, networking yang ni yang boleh membantu kita menyelesaikan kadang masalah kita ni, kadang-kadang benda tu kita twist saja. Tapi bila nak twist kita tak tahu macam mana kita nak twist. So some of our idea tu ada tapi implementation tu mungkin sangkut sikit. Itu kita tak tahu macam mana buat. So kawan-kawan kita ni mana yang ada pengalaman yang diorang lebih arif, kadang-kadang pernah melalui pun dia masalah-masalah ni, diorang boleh bantu kita dalam sini. Diorang boleh bantu macam mana kita nak implement, educate, dan macam sekarang macam saya dulu tak pernah pun buat loan kan, dan sangat obses, sangat takut nak buat loan. Tapi bila kita dah ada dengan circle-circle mereka yang buat loan ni bukan suka hati buat loan, dan buat loan ni memang ada sebab ke, dan kita dengan duit loan ni lah kita boleh survive dalam keadaan masa pandemik ni. Jangan guna duit loan bayar loan, guna duit nak spend, nak grow, dan dalam masa yang sama kita tak kacau kita punya cash reserve. Dan itu masa itulah kita save kita punya cash reserve dan kita rolling duit yang OPM, maksudnya ada people's money. Yang itu saya belajar daripada circle-circle saya, kawan-kawan saya yang banyak sangat-sangatlah membantu. Sebab dulu bank tak pandang kita pun. Kita dah research kita financial, ini bank call kita. Nak buat loan tak? Kita ada financial ni kan, ni. 2-3 bank call. Alhamdulillah lah. So orang dah orang dah nampak, orang dah tahu kita punya kekuatan kita punya company. So dia orang offer. So alhamdulillah benda-benda macam ni yang saya pegang sekarang ni, waktu-waktu sekarang ni adalah circle insya-Allah. Baik, terima kasih banyak Coach Safi. Ada satu seminit je Coach. Tak boleh dah. Nanti dia orang tak makan malam tu kesian lah. Haji tak boleh rumah ni lagi. Okay. So saya bagi pihak ABA Malaysia, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua panel dan juga Coach Safi Yusof as panel tetap dalam kita punya sembang niaga. So saya yakin tuan-tuan puan yang menonton, yang komen, ada bagi soalan-soalan ni, and then ada yang support, tegur, bagi salam semua tu, saya doakan tuan-tuan puan dan bisnes tuan-tuan puan akan terus berkembang dalam keadaan ni. Dan untuk makluman juga, sekiranya ada soalan-soalan selepas pada sesi malam ni, pasal kita tak boleh nak biar macam tu je, kita nak kena habis ni. So mungkin juga boleh komen selepas ni, whatever soalan yang kita boleh respon, yang kita boleh bantu tuan-tuan puan, kita akan bantu. Just share juga video ni dengan sahabat-sahabat yang mungkin tak sempat nak bersama kita malam ni. InsyaAllah ilmu yang perkongsian yang saya kira baik, sangat baik daripada kedua-dua, in fact ketiga-tiga panel yang ada pada malam ni, mungkin ada yang jot down nota tu. So kalau tertinggal poin-poin tu boleh patah balik, tengok balik. No worry, kita tak ada charge tambahan kan. So untuk tuan-tuan puan juga, insyaAllah Sembang Niaga akan bersiaran setiap hari Rabu pukul 9 malam di platform Facebook ABA Malaysia. Dan insyaAllah minggu depan kita ada dua jemputan lagi, dua panel jemputan dari bidang business sektor yang berlainan.
Ni buat masa sekarang saya rahsiakan dulu. Terus follow dengan ABA Malaysia. Kita pun nak suruh orang macam tu juga kan. Orang follow. Jangan takkan nak follow Tuan Haji dengan Tuan Jo je. Nak suruh follow ABA juga. So with that, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tuan-tuan dan puan dalam rahmatnya dan baik-baik saja. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.